Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT Allah pilih kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung lagi bacaan kitab Riyadhus Salihin, dan mudah-mudahan menambahkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang diberkati seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pagi ini bertambah lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah hari ini pagi ini kita akan sambung kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang baru, iaitu bab yang ke-6 yang iaitu bab yang disebutkan babun fit taqwa. Bab pada membicarakan tentang at-taqwa. Okay. Seperti biasa, Imam Nawawi akan mulakan setiap babnya dengan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Dan jadi yang ada kaitan dengan bab tu lah. Yang ada kaitan dengan bab tu, apa ayat Qurannya? Babut taqwa. Kita baca dulu. Sanad yang bersambung daripada Imam Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. قال باب التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آل عمران. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. Okey, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan ayat ini, ayat yang kedua ni, dia menerangkan ayat yang pertama. Sebab ayat yang pertama sebut bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bila pergi pada ayat yang kedua sebut fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sebab kalau kita nak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan hak takwa itu, memang takkan dapat. Memang takkan dapatlah, sebab kita ni semua manusia lemah. Mestilah ada kekurangan dan mestilah ada kecuaian dalam hidup kita. Kan? Jadi kalau kita nak turuti perintah daripada ayat yang pertama tu, mesti kita akan rasa sangat-sangat berat. Ya Allah, macam mana nak bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Aku banyak sangat kelemahan, kekurangan. Maka ayat yang kedua, kata Imam Nawawi, menerangkan ayat yang pertama. Maksud dengan sebenar-benar takwa itu adalah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mastata'tum, apa yang kalian mampu. Tapi kat sini tak bolehlah pula buat alasan untuk tidak bertakwa. Dah aku mampu yang itu je. Bukan, maknanya semampunya, seberapa daya. Kan? Bukannya buat alasan. Tak apa, asal boleh je. Dia bukan asal boleh. Seberapa daya. Seberapa daya. Okey. Dan ini juga dibahaskan panjang oleh
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam berbicara tentang taqwa dan berkaitan dengan dua-dua ayat. Apalah. So kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan bercakaplah dengan percakapan yang benar. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Kemudiannya, dan ayat-ayat pada memerintahkan untuk bertakwa, ayat-ayat perintah bertakwa yang tadi itulah ittaqullah, fattaqullah, ittaqullah, dan suruhan kepada takwa, kathiratun ma'lumatun, banyak dan diketahui. Memang banyaklah ayat suruh bertakwa. Kemudiannya dari sudut yang lain pula, Imam Nawawi bawa dari sudut yang lain, ayat-ayat yang berikutnya di sudut yang lain. Apa dia? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan untuk dia, untuk mana jalan keluar, makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bagi rezeki pada dia daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Kemudiannya ayat seterusnya, taqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian tahu furqan, ataupun apa, pemisah antara yang benar dan yang salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dia akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan dia akan ampunkan kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai kurniaan yang sangat agung. Okey, dan ayat-ayat pada bab ini juga banyak yang diketahui. Macam sama pula macam tadi kan. Tapi lainnya apa dia? Yang set yang kedua ni, ayat yang dua ayat yang kedua ni adalah cerita tentang kelebihan bertakwa. Yang awal tu perintah bertakwa, lepas tu kelebihan bertakwa. Itu beza antara dua tu. Jadi itu yang mula-mula pada perintah bertakwa pun Imam An-Nawawi kata banyak diketahui. Lepas tu cerita pula pasal kelebihan orang bertakwa. Orang bertakwa dapat dapat jalan keluar daripada segala masalah. Allah bagi rezeki pada dia, Allah ampunkan dosa dia, Allah hapuskan kesalahan dia dan sebagainya kan. Ini wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat pada bab takwa ni sebenarnya sangatlah banyak. Okey, so pergi kepada hadis. Wa ammal ahaditsu fal awwal, baru kita masuk pada hadisnya. Hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi di sini, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas, qal atqahum, faqalu laysa an hadha nas'aluk, qala fayusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni khalilillah, qalu laysa an hadha nas'aluk, qala fa'am'adinil arab tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu bi dhammil qafi al mashhur wa hukiya kasruha ay alimu ahkam asy-syar'. Okey. Apa dia? Adapun hadis yang pertama, Nabi SAW ditanya, ada orang tanya Nabi SAW, siapakah dia orang yang paling mulia? Man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Lalu Nabi SAW jawab, atqahum, orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Okey. Jadi itulah orang yang paling mulia, sebab inna akramakum indallahi atqakum, kan. Jadi jelaslah kat situ, Nabi SAW jawab direct je lah. Bila tanya siapa yang paling mulia, maka tentulah orang yang paling bertakwa. Kemudiannya sahabat ni cakap, dia kata bukan itu yang kami tanya, kan, bukan itu yang kami tanya. Maksudnya lainlah yang paling mulia, tapi dari sudut yang lain. Maka Nabi SAW jawab dengan cara yang lain pula. Orang yang paling mulia adalah
Yusuf. Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf ini adalah Nabi Umar. Dia adalah Nabi. Ibnu Nabi Gila. Dia adalah anak kepada Nabi. Nabi Yusuf, bapa Nabi Yusuf siapa dia? Nabi Yaakob. Kan? Maknanya dia adalah Nabi. Baginda adalah Nabi. Bapa baginda pun adalah Nabi. Ibnu Nabi Gila. Anak pula kepada Nabi. Sebab Nabi Yaakob anak kepada Nabi Ishak. Kan? Anak kepada Nabi Ishak pun Nabi juga. Kemudiannya Ibni Khalilillah. Kan? Anak pula kepada kekasih Allah. Iaitu Nabi Ibrahim. Kan? Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Yusuf bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim. Ambil dia punya keturunan kan. Bagi dia punya keturunan. Jadi maksudnya bila kalau disebutkan yang paling mulia, Nabi Yusuf paling mulia, maknanya dari sudut mana? Dari sudut keluarga, dari sudut keturunan. Kan? Dari sudut keturunan, Nabi Yusuf lah pula yang paling mulia. Tadi dari sudut keseluruhan manusia, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bila ditanya, bila sahabat kata bukan itu maksud kami, maka Nabi pun jawab dari sudut keluarga pula, dari sudut keturunan pula yang paling mulia. Kan? Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, of course. Okey, seterusnya tapi itu juga adalah sebenarnya yang menyebabkan bila kita selawat kan. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita kata selawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad seperti mana kita diselawatkan, engkau selawatkan ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi para ulama sebut biasanya kita kalau nak buat perumpamaan, kita kena buat perumpamaan kepada yang lebih tinggi, kan? Bukan perumpamaan kepada yang lebih rendah. Jadi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad lebih mulia. Jadi macam mana perumpamaan itu? Rupanya perumpamaan itu pada keluarga. Sebab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad tak ada yang jadi nabi. Tetapi keturunan Nabi Ibrahim ramai yang menjadi Nabi. Antaranya anak baginda sendiri, anak-anak baginda sendiri, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudiannya cucu baginda sendiri, cicit baginda sendiri. Kan? Semuanya jadi Nabi. Jadi itu kemuliaan pada keluarga Nabi Ibrahim. Okey. Lalu sahabat tu tanya pula, sahabat-sahabat tanya, qalu kan, mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanya. Oh, bukan juga. Kan? Bukan tu juga. Habis tu, tentang apa yang korang tanya ni sebenarnya? Jadi Nabi SAW berkata, oh, jadi korang tanya tentang orang yang paling mulia di kalangan orang-orang Arab ya. Macam itulah. Kan? Fa'am ma'adinil Arab tas'aluni. Maknanya kalian tanya aku tentang kabilah-kabilah Arab ni ke? Kan ma'adin ni kalau kita terjemah secara literal ma'adin ni jamak ke ma'din atau ma'dan dan ma'adin ni adalah galian-galian tau, minerals dan sebagainya. Kan ada macam-macam jenis kan, yang kita gali, yang kita korek daripada dalam tanah, daripada sungai kan, yang dikeluarkan tu, yang kita dipanggil apa, orang melombong kan, keluarkan satu persatu, macam-macam jenis ada yang murah, ada yang mahal kan, ada yang sangat-sangat bernilai, ada yang langsung tak ada nilai kan. Kalau zaman kita sekarang siap ada scam lagi kan. Orang ingat dapat emas apa, jadi orang pun pokok pergi ramai-ramai, rupa-rupanya tak ada pun, dia tabur sikit aja, lepas tu dia kata kat situ banyak emas dan macam-macam. Jadi sebenarnya ceritanya ini maksud asal ma'adin. Jadi sebenarnya ceritanya para sahabat nak tanya pada Nabi SAW, orang Arab kan ramai. Orang Arab kan ramai, macam-macam jenis ada. Macam-macam kabilah ada, macam-macam kaum ada, macam-macam puak ada, macam-macam perangai ada. Jadi siapa yang paling mulia antara kami semua ni kan, antara semua kelompok-kelompok ni? Maka dijawab oleh Nabi SAW, khiyar faquhu. Orang yang paling mulia sekali itu adalah orang yang terbaik sebelum Islam dan yang menjadi terbaik pula lepas dia masuk Islam.
jika dia menjadi orang yang faham. Faquhu dekat situ tu dia faham. Faham apa? Faham maksudnya hukum hakam syariat. Itu Imam Nawawi sendiri yang terangkan. Alimu ahkam syara'. Artinya apa? Orang yang paling mulia adalah orang yang daripada sebelum masuknya Islam tu pun dia dah mulia. Dia dah jadi orang yang baik. Dan mereka orang yang terbaik sebelum Islam lagi. Kemudiannya bila dah masuk Islam pula, mereka jadi orang yang terbaik juga. Tapi macam mana mereka boleh jadi orang yang terbaik selepas masuk Islam? Idza faquhu, apabila mereka memahami agama dengan bersungguh-sungguh, memahami hukum hakam dengan bersungguh-sungguh. Faquhu, perkataan faqiha, yafquhu ataupun yafqahu, ada macam-macam cara dia punya susunannya. Perkataan faqiha dia macam juga dengan fahima, faham. Fahima, faham. Okey, faqiha juga faham. Tapi ada beza dia sikit. Faqiha adalah al-fahmud daqiq. Faham yang detail, faham yang bersungguh-sungguh. Sebahagian para ulama ambil daripada mana kata faqiha ni faham sungguh-sungguh? Daripada ayat Quran juga. Daripada ayat Quran, bila Allah SWT ceritakan, la yakaduna yafqahuna, mereka hampir-hampir tidak memahami perkataan. Perkataan yang disebutkan oleh Nabi, bila disebutkan mereka tak faham kat situ tu bukan tak faham perkataan tu dari segi bahasa Arabnya, dari segi bahasa Nabi tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan, bukannya tak faham bahasa Nabi tu, tetapi dia tak faham makna ataupun buat-buat tak faham kepada apa yang disebutkan. Contoh mudah, apa beza antara faham sungguh-sungguh perkataan yang dimaksudkan dengan faham bahasa tu saja. Contohnya, macam kalau orang marah dekat satu orang, dia pun kata, kenapalah kau ni baik sangat? Kenapalah kau ni rajin sangat? Kenapalah kau ni pandai sangat? Contohnya. Bila dia cakap macam tu, bukan dia puji, dia tengah marah sebenarnya. Jangan pula orang tu, bila dia tak faham, dia kata, terima kasih. Saya macam ni pun awak puji saya, ya? Ini maknanya orang ni tak faham bahasa, orang kata kan? Tak faham bahasa. Sebenarnya dia bukan tak faham bahasa tu dari segi perkataan tu, dia faham apa makna baik, apa makna rajin, apa makna pandai, dia faham. Tapi dia tak faham konteksnya. Dia tak faham penggunaan ayat tu, maksud yang nak disampaikan oleh orang yang bercakap. Okey, so perkataan faqihah ataupun fiqh itu sendiri, maksud dia faham tu faham sungguh-sungguh. Dalam konteks agama, bila disebutkan dekat sini, faham hukum hakam syariat, maknanya memang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dia faham secara detail, faham tentang hukum hakam syariat. Barulah orang itu dipanggil sebagai faqih. Kan? Bukannya faham sikit-sikit aja, kan, asal orang kata apa, sekali lalu aja, ataupun layer yang pertama saja, bukan. Jadi orang yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah orang yang baik waktu jahiliah, orang yang baik dalam Islam apabila dia mengetahui hukum hakam syariat. Okey, apa pun kalau kita perhatikan hadis ni, Nabi SAW tunjuk, memang betul, memang ada sahabat-sahabat ni kan, memang macam contoh macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq contohnya. Sayyidina Abu Bakar waktu zaman jahiliah pun dah terkenal dengan orang yang baik. Bukannya orang yang samsing, bukannya orang yang jahat, tak, orang yang baik. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan sebagai orang yang sangat baik pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah, Sayyidina Umar adalah pemimpin. Sayyidina Umar adalah orang yang sangat dimuliakan daripada muda lagi. Dan Sayyidina Umar terkenal dengan kebijaksanaannya. Sayyidina Umar biasa menjadi wakil ataupun utusan orang Quraisy untuk bertemu dengan kabilah-kabilah yang lain. Dan Sayyidina Umar ni memang orang yang bijak, dan memang orang yang hebat di kalangan orang Arab daripada sebelum Islam lagi. Dan apabila masuk Islam, of course lah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar adalah dua insan yang paling mulia. Kan? Jadi memang mereka ni antara yang disebutkan maknanya dalam hadis ini. Masa yang terbaik di kalangan mereka ketika jahiliyah dan yang terbaik pula di kalangan mereka ketika Islam,
apabila mereka memahami hukum hakam. Sayyidina Umar sebelum Islam tak tahu hukum hakam. Dia terbaik di kalangan orang jahiliah, tetapi dia belum tahu hukum hakam. Bila dah masuk Islam, dia tahu hukum hakam, dia jadi terbaik pula di kalangan orang Islam. Itu contoh. Okey, tapi hadis ni sebenarnya kenapa dimasukkan dalam bab ni? Sebab takwa yang pertama sekali yang Nabi SAW jawab. Mula-mula sekali Nabi jawab, bila siapa orang paling mulia, Nabi tu jawab orang yang paling bertakwa. Dan kita lah nak bagi tahu kepada kita supaya kita pandai cara pandang kita tu macam mana. Adakah kita pandang kemuliaan itu hanya pada harta, pada rupa, pada pangkat, pada nama, ataupun pada ketakwaan. So benda pertama sekali Nabi SAW jawab bila dia tanya siapa yang paling mulia, terus Nabi jawab orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Rabi anhu qala الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang manis dan menghijau. Manis dan menghijau. Okey. Cantik, mempesonakan, itu maksudnya. Bila sebut hijau ni maksudnya yang cantik, yang mempesonakan lah, yang orang suka tengok. Dan wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah SWT jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pentadbir, pemimpin bagi dunia ni, dunia yang penuh kehijauan yang mempesonakan ni. Allah Ta'ala jadikan kalian sebagai khalifah di dunia ini, dan Allah Ta'ala perhatikan apa yang kalian lakukan. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Ta'ala perhatikan. Allah jadikan kalian khalifah atas muka bumi. Allah tengok pula apa yang kalian lakukan. Bagaimana kalian lakukan. Fattaqud dunya. Maka takutlah kalian tentang dunia. Ataupun maknanya, jauhkanlah kalian daripada fitnah harta dunia. Jaga-jaga, maksudnya jaga-jaga jangan sampai dunia tu masuk dalam hati kita. Jangan sampai dunia tu dah segala-galanya bagi kita. Janganlah sampai kerana dunia kita lupakan agama, sampai lupakan akhirat dan sebagainya. Wattaqun nisaa, dan takutlah ataupun hati-hatilah tentang bahaya fitnah wanita, kerana sesungguhnya yang pertama sekali fitnah yang melanda Bani Israel adalah berlaku pada orang perempuan, ataupun kita kata kerosakan Bani Israel bermula dengan wanitanya. Kan? Jadi hadis ini ceritanya sebenarnya pertama pada orang lelaki lah, iaitu jaga-jaga tentang fitnah wanita. Fitnah wanita ni macam-macam, bukan sahaja godaan-godaannya. Godaan wanita tu satu, tetapi juga termasuk juga penipuan-penipuannya. Inna kaidahunna azim. Dan dalam Al-Quran sebut, sesungguhnya tipu daya mereka adalah sangat dahsyat, sangat besar. Dan mereka cerita dan sebagainya. Yang ketiganya, fitnahnya hatta kepada isteri sendiri. Maksudnya, sayang sangat kepada pasangan sampai melupakan agama pun banyak juga. Sampai tak peduli dah halal dan haram. Itu juga fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya anak-anak kalian dan isteri-isteri kalian adalah fitnah. Fitnah. Jadi fitnah dekat sini ni maksudnya ujian. Dan selain daripada itu, ujian dari sudut bagi seorang suami, bagi seorang ayah untuk mendidik isteri dan anak-anak perempuannya. Dan Nabi SAW memang pesan benda ni banyak kali. Dalam khutbah wada pun Nabi sebut tentang bertakwalah pada Allah pada wanita-wanita kalian. Dan maksudnya dari sudut pendidikan,
dari sudut nasihat, dari sudut penjagaan kan, dan sebagainya. So, benda tu memang berat, benda tu berat. Itu sudut lelaki. Dari sudut orang perempuan pula, bila Nabi SAW sebut begitu, maka kenalah hati-hati. Janganlah pula jadi fitnah. Kan? Janganlah biarkan diri ini menjadi fitnah, menjadi sebab kepada orang lain lari daripada Allah, menjadi sebab kepada orang tak peduli pada Allah Ta'ala, kan? Halal dan haram dan sebagainya. Janganlah menggunakan kecantikan untuk menggoda orang. Janganlah pula jadikan diri sebagai sebab untuk orang jauh daripada Allah, kan? Dan sebagainya. Maknanya jauhkan diri, maknanya fikirkan bahawa aku tak nak jadi fitnah, aku tak nak jadi sebab orang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku tak nak menjadi sebab bapaku ataupun suamiku disoal oleh Allah SWT di akhirat nanti, kan, kerana kecuaian dia dalam mendidik aku dan sebagainya. So sebenarnya ceritanya Nabi SAW banyak sebut tentang fitnah wanita. Yang ketiga, hadis yang ketiga, berapa setengah dah? Okay. Hadis yang ketiga, qal wa an salisu an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu al-huda, hidayah. Hidayah daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Wat-tuqa, dan ketakwaan, takut pada Allah. Wal-'afaf, dan ifah ni penjagaan diri. Wal-ghina, dan kekayaan. Kan Allah kekayaan kat sini kekayaan jiwa, kekayaan jiwa. Wal-ghina. Okey. So Nabi SAW minta 4 perkara. Ini selalu Nabi doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau petunjuk, hidayah, takwa. Minta ketakwaan tu minta daripada Allah juga, sebab Allah yang pegang hati kita. Kan, kemudiannya wal-'afaf, afaf ni terpelihara diri, kehormatan diri dan sebagainya. Dan juga kehormatan diri ni daripada pelbagai sudut lah. Kan, sampai tak perlu nak meminta-minta. Wal-'afaf ni termasuk juga sampai kepada tajuk, maknanya tak payahlah asyik-asyik nak minta-minta ke orang aja kan. Sampai minta-minta sedekah dan sebagainya. Wal-ghina, dan kekayaan. Hadis yang keempat, kita cuba habiskan teruslah bab ni sebab pendek. Ar-Rabi'u an Abi Tarifin Adi ibn Hatim At-Ta'i. Sayyidina Adi At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah atas satu perkara, lepas tu dia rasa dirinya lebih takut akan Allah berbanding sumpahan tadi, maka lebih baik memilih perasaan takut akan Allah Ta'ala itu. Okey, dia bersumpah, tapi ada perkara lain yang lebih bertakwa daripada Allah, pada Allah daripada apa yang disumpahkan tadi, maka lebih baik dia buat apa yang apa yang takwa dia perintahkan. Maksudnya macam ni. Contohnya, dia ada 2 sudut. Satu sudut yang simple, mula-mula dia tinggalkan satu perkara kerana sumpah. Tapi lepas tu dia tinggalkan perkara itu kerana takwa. Maka takwa itu lebih patut dijadikan sebab kenapa dia tinggalkan perkara itu. Dan sebab takut dia pada Allah Ta'ala. Baru dapat pahala kan. Itu satu sudut. Satu sudut adalah dia bersumpah benda lain. Kemudiannya dia bila datang takwa, baru dia nampak kata, Allah, apa yang aku sumpah tadi salah lah. Aku sumpah untuk buat benda yang salah. Kan? Aku sumpah untuk menipu. Contohnya. Aku sumpah untuk mencuri. Aku bersumpah untuk buat benda-benda yang salah lah. Benda-benda yang haram. Jadi, walaupun namanya sumpah, tapi bila takwa pada Allah, maka ikut takwa, bukan ikut sumpah. Macam orang yang berjanji kan, walaupun tak bersumpah, kadang berjanji. Tapi janji tu janji yang salah. Janji tu janji yang memang tak boleh ditepati. Janji yang salah. Maka ikut takwa pada Allah. Jangan kerana janji, sanggup buat juga janji dia. Kan? Sanggup buat juga janji tu, walaupun salah. Banyak juga orang macam ni hari ni. Kan? Dia kata, kenapa
Alah, nak macam mana, dah janji. Dah janji kata kan. Dah janji dengan takwa pada Allah. Takwa pada Allah Ta'ala itu lebih besar. Kena ingat macam tu. Dia tu walaupun terpaksa mungkir janji tadi, kalau janji tu janji benda yang tak betul, janji benda yang salah, janji benda yang tak bagus, kan? Tapi takwa pada Allah lebih besar. Jadi takwa waktu tu rasa takwa pada Allah kuat, maka pergi pada takwa, bukan pergi pada janji ataupun sumpah yang telah kita lafazkan. Janji tak ada benda lagi, sumpah lagi besar lagi, kan? Maknanya bila kita ingkar sumpah, kena bayar denda lah. Bayar denda dan buat apa yang bertakwa pada Allah. Contoh, orang tu bersumpah tak nak pergi masjid sebab dia merajuk dengan JK masjid. Contoh kan, demi Allah. Contohnya dia cakap macam tu kan, aku tak mau lagi pergi ke masjid ni. Contohnya. Tapi lepas tu kan, bila dah cool down, takkanlah aku tak nak pergi masjid ni, rugilah aku. Contoh kan, dia dah mula rasa baik balik kan. Jadi bertakwa pada Allah. Takwa pada Allah tu Nabi kata pergi pada takwa. Maknanya usah pedulikanlah yang kau punya sumpah tadi. Maknanya kau kenalah bayar denda. Denda sumpah kenalah bayar. Bukanlah maknanya tak payah bayar denda pula. Denda bayar. Tapi dalam masa yang sama, dah tak perlulah. Maknanya ikutkan sumpah tu sangat. Dia tak berdosa lah ditinggalkan sumpah tu. Semua kena bayarlah denda. Jangan tak bayar denda pula. Seterusnya last kali hadis yang last kali. Al-khamisu an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu Tirmizi fi akhir kitab as-salat wa qala hadithun hasanun sahih. Okay, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji perpisahan. Baginda bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasallu khamsakum, semayang 5 waktu kalian, wasumu syarakum, dan puasalah bulan kalian, bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u umara'akum, taatlah pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk syurga Tuhan kalian. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka. Hadis ni hadis simple tapi cukup jelas. Memang betul-betul Nabi SAW pesan beberapa perkara pada khutbah yang terakhir. Ini antara perkara-perkara yang penting, maknanya dipanggil asas-asas dalam agama kita. Takwa kepada Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, tunaikan zakat dan taat kepada pemimpin. Itu semua menyebabkan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali antara semua itu adalah takwa kepada Allah. Takwa apa dia? Buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Jadi cukup setakat itu insya-Allah. Untuk pagi ni, kita syukur pada Allah, kita dapat baca 5 daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita dapat kita dapat menambahkan lagi rasa cinta kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita kecintaan pada Nabi SAW yang bertambah pada setiap hari sampailah hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup setakat itu untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah berkati kita dan terus berkati hari kita, berkati pagi ini dan berkati hari ini sampai ke akhirnya, dan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan-kebaikan pada hari ini dan nusrahnya, pertolongan Allah SWT pada hari ini, pagi ini sampai ke akhirnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita manfaat atas ilmu yang kita perolehi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima artadi qawla wa fi'lan karama wa rizqal kull halalan daima wa akhilla ya ulama nazab al khair wa kull shar. Rabbana aslih lana kull shu'un
وآخر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru nampak ada soalan dekat apa nama tu, dekat ruangan chat tu sikit aja. Dekat soalan tanya apakah dia kafarah sumpah. Kafarah sumpah kita tengok dalam surah Al-Maidah. Allah SWT nyatakan fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Dan kafarahnya adalah bagi makan 10 orang miskin daripada yang biasa kita makan, atau bagi pakaian, ataupun bebaskan seorang hamba. Kan? Itu memang ayat tu memang secara jelas sebut tentang kafarah sumpah. Kalau tak mampu barulah puasa. Tapi 3 perkara tu, bagi makan ataupun bagi pakaian atau bagi seorang hamba. Bagi makan tu 10 orang. 10 orang miskin. 10 orang miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan selamat Ustaz perjalanan Ustaz. InsyaAllah dunia akhirat insyaAllah. Barakallahu fikum. Amin. Dan terima kasih untuk semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.